Waka Extra yang korang akan saksikan ditaja oleh Magica Wellness. Nak berat badan yang ideal secara sihat dan selamat? Jom kita shake-shake kurus bersama Choco Banana. Selamat menontonnya guys. Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extra. Di sini Ustaz Fali akan jawab semua soalan-soalan awak dan kita akan bacakan soalan-soalan yang telah dihantarkan melalui email ataupun DM menerusi Instagram kami di Puaka. Okey, seperti biasa kita bacakan terus Ini soalan daripada kiriman Rina mengenai pagar rumah, penunggu rumah. Okey, ini salam Ustaz. Ada soalan ni, bila pindah rumah, dengar-dengar rumah ada penunggu. Betul ke? Ada juga dengar orang suruh simpan daun bidara. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila pindah ke rumah baru? Itu satu. Yang kedua is saya nak tahu ada jin baik ke dalam rumah dunia pula. Ada jin baik ke dalam dunia ni? Time tu saya tengah solat maghrib kat rumah baru pindah, tiba-tiba ada orang tepuk bahu katanya. Dan isteri saya yang nak jadi makmum, ingatkan dia isteri nak jadi makmum, so saya kuatkan bacaan lah. Bila pusing, tak ada orang dan isteri tengah tidur. Betul ke jin boleh join solat? Kalau ada, macam mana nak tahu jin tu baik atau jahat? Wow. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So first kali dia punya soalan dia, apa yang perlu kita lakukan bila pindah rumah baru. Okay. So the first thing is perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kita mendapatkan rumah tersebut bukan disebabkan oleh gaji kita, bukan disebabkan oleh kehebatan diri kita, bukan disebabkan oleh bisnes kita, tapi melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maknanya jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan lagi kenikmatan tersebut. Tetapi jika kalian kufur nikmat, kalian rasa bahawasanya semuanya disebabkan oleh kehebatan diri kalian sendiri, maka ketahuilah bahawasanya adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu pedih. Allah katakan begitu. So pertama sekali adalah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bila kita masuk rumah, ramai orang fikir bahawasanya dia hanya sebutkan salam saja, assalamualaikum ataupun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. So bukan hanya salam sahaja, tapi selalu kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Sebagaimana dalam surah Kahfi dia katakan iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Jika kalian masuk ke kebun, jika kalian masuk ke rumah yang baru, masuk ke tempat kalian yang memang kalian suka, maka katakan masya Allah la quwata illa billah. Maknanya apa? Semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah yang tentukan. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jangan jadikan rumah baru tersebut sebagai tempat yang mungkin kita selalu melakukan maksiat, ataupun mungkin kita jarang ngaji, jarang solat, jarang ibadah dalam rumah tersebut. Sebagaimana dalam hadis dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ni sebagai mana kuburan ataupun kubur. Kalau kita pergi kubur kan senyap gitu je, tak ada aktiviti. So di sini perbanyakkan kita punya ibadah, perbanyakkan solat, dan juga untuk rumah baru sebaiknya kita bacakan surah Al-Baqarah. Sebab dalam hadis Nabi SAW dikatakan inna syaitan, sesungguhnya syaitan ni dia akan lari daripada rumah yang sudah dibacakan, especially surah Al-Baqarah. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu panggil orang datang baca ataupun kena baca sendiri macam mana? Sebab best, ada yang tak terbaca sangat kan? Betul. But of course the best is you baca sendiri, ahli keluarga sendiri yang bacakan. Tapi kalau tak boleh, tak mampu, belum pandai lagi ngaji, then you boleh panggil orang untuk bacakan, ataupun you beli MP3 player. Yang main Al-Quran tu. Kat YouTube pun ada kan? YouTube pun ada, boleh. So you akan playkan surah Al-Baqarah. Tapi of course, you play surah Al-Baqarah, you baca surah Al-Baqarah, tapi dalam rumah you tak ibadah, you tak puasa, you selalu melakukan maksiat, dia tetap akan ada gangguan juga. So maknanya ada main peranan lah daripada rumah dan juga daripada kita diri sendiri. Yes. Macam ni yes? Yes. Right. Lagi? Yes. Ada, maksudnya lagi ada nak tambah. So itu yang pertama. Kemudian jangan lupa untuk azan juga. So kita akan azankan satu rumah,
nanti saya akan ajarkan bagaimana untuk spray rumah also. But before that, untuk tahu ataupun to detect kalau ada makhluk gaib ataupun mungkin ada benda ataupun so-called macam kita panggil sebagai penunggu kat rumah tu, dia ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh buat. Di antaranya kita perlukan air, kemudian kita perlukan cuka dan kita perlukan garam. Dan kita akan bacakan beberapa ayat daripada Al-Quran. InsyaAllah boleh detect lah. So ni kita nak kasih demo lah sikit Yes, tapi boleh. sebelum tu ni memang kat rumah tu memang ada penunggu, memang betul ada. Kita pun boleh halau. Boleh. Okey. Sebab ada orang cakap kalau penunggu tu baik tak ganggu, okey dia orang biarkan. Dia tak ada penunggu yang baik. Semuanya so-called bagi mereka tidak akan kacau. Tapi sebetulnya itu bukan tempat mereka juga. Dengar tu semua. Okey, boleh kita mulakan dengan Boleh. demo macam mana? So ada barang-barang yang mungkin kita perlukan. Cuka. Dia cakap cuka, dia keluarkan gelas. Itu masalah dia. Cakap gelas, Okey, gelas. dia keluarkan cuka. Bagus. Yeah. Apa lagi nak? Perlukan gula. Gula, dia keluarkan garam. Macam gitu kita. Okey. Okay, so to detect, dia mudah saja. Kita perlukan 3 benda ni. Okey. Jangan lupa satu lagi Apa dengan air. Alright. Air hijau. Air? Air putih. Air putih. Tak apa, kita bergurau ya. Kita bergurau. Boleh. Okey. So pertama sekali kita akan isikan air. Okey. So kita letak dalam setengah daripada cawan ni. So, baca bismillah. Okey, begini. Setengah aja ya. Yes. Setengah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aus. Sebetulnya saya tengah haus. Itu? Tapi itu boleh juga actually. Tapi bolehlah dua-dua. Boleh. Boleh. Kemudian baru kita letakkan garam. Ini garam. So garam Himalayan salt. Yes. Himalayan salt. Tapi kalau tak ada Himalayan salt, boleh pakai any salt. Any salt. Yes. Salt and pepper. Salt and pepper boleh, salt bay boleh. Okey, garam. Garam apa? Ada orang cakap dengan macam garam jantan. Dia tak perlu jantan ke betina tak. Yang dapur kat dapur punya boleh? Boleh, tak ada Okey, masalah. garam. You nak yang ada batu-batu ataupun yang dah di blend. Macam also kat, nak untuk masak punya tu lah. Tapi yang also lebih can. baiknya gunakan Himalayan ataupun of course Himalayan. Yes. That's the best. Himalayan ni banyak benefit dia tahu semua. Yes. Saya rasa semua tahu sebab dulu saya pernah buat, saya dah hancurkan. Tong air panas, saya rendam kaki. Dia itu toxic boleh. semua keluar. Dia bukan itu. Untuk ruqyah pun boleh. Ya. Seperti itu. Nanti saya akan ajar. Sebab tu sentiasa nampak muda. Okey, kita teruskan. Dia nak masuk dia punya line juga. Okey. So kita ambil dalam segenggam. Segenggam. Seperti ini. Alright. Segenggam. Alright. Okay. Ambil segenggam. Kemudian kita masukkan dalam. Okey, boleh gunakan Himalayan salt ataupun garam yang kat dapur kita mamak kita ada, boleh gunakan. Itu pun segenggam juga Segenggam aja. Alright. Cukup. So masukkan gitu Tak payah nak gini-gini, semua tak payah. Nanti tumpah. Betul. Okey. Kita jangan ikut style orang. Kita ada style cara kita sendiri ya. Okay. So yang ini kita boleh ambil lebih kurang dalam satu sudu makan sudah cukup. Alright. Baru beli. Baru beli. Baru beli Jadi macam ni. nampak dia punya authenticity. Yes. Okey, bismillah. Baru beli. So hari ni kita bukan buat masak menu apa-apa ya. Kita gunakan untuk detect kalau ada benda ataupun tak ada dalam ruangan tersebut. Okey. Kemudian seperti ini, kemudian so dia bentuk macam ini Alright. So garam dia akan ada bawah, kemudian air dia akan campur dengan dia punya vinegar tersebut. Okey. So kemudian apa surah-surah yang mungkin kita boleh bacakan? Di antaranya surah Al-Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita baca 3 kul. Okey, saya minta maaf dulu. Bukan nak cakap yang kita ni tak terbaca, tapi saya perlukan Ustaz baca full. Jadi mungkin yang kat rumah tu nak tengok video sambil buat ikut boleh. sama-sama baca. Boleh, Jadi senang Boleh Ustaz Boleh, baca full? insya-Allah. Okey. So dia ada dua cara. So cara pertama adalah kita letakkan kita punya jari kat dalam begini sambil kita bacakan. Okey. Kedua adalah kita angkat begini, kemudian setiap kali habis kita baca surah tersebut, kita tiupkan. Okey. So contohnya begini, saya akan baca kemudian saya akan tiupkan. Boleh, silakan. So contohnya kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian yang kedua kita baca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian kita tiupkan. Kemudian yang ketiga adalah daripada yang tiga kul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mentiupkan. Kemudian dah baca surah, masalah dia kadang-kadang ada orang rasa tajwid dia tak betul. Ataupun dia punya pronunciation dia mungkin kurang. Tak apa, it's okay. Tapi kita try the best. Right. Tapi jangan lupa untuk upgrade diri. Jangan mentang-mentang ustaz cakap, oh tak apa, terus tak nak belajar, tak nak apa. So kena belajar juga. Tapi we try the best bila kita baca. Okay? Kemudian kita akan letakkan di tempat yang mungkin kita rasa ada penunggunya, ataupun mungkin kita rasa bila kita jalan kat situ kita rasa rasa tak sedap hati, ataupun bulu roma kita naik. So di antara bulu roma naik ni kenapa? Disebabkan energi daripada badan kita sebagai manusia dan juga daripada jin, energi jin itu berlanggar. So bila dia langgar dia akan menyebabkan bulu roma naik. Di antaranya. So kita akan, bila kita jalan tu kita akan letak di tempat, contohnya di daerah dapur ataupun daerah bilik master bedroom dan lain-lain kita letak. So kita akan biarkan selama 24 jam. So after 24 hours dia kalau ada benda dia akan ada kehijau-hijauan yang ada. Oh ya. Is either hijau-hijau ataupun akan ada macam, if you know, kalau kita letakkan telur. Telur yang kan? Ya dia putih-putih dia tu. Dia putih tu yang akan ada di atas ni. Berbuih gitu ya. Berbuih ataupun yang kadang telur bila kita nak masak tu kan yang putih tu dia akan start to become very cloudy. Semuanya akan ada kat sini. Itu menunjukkan bahawasanya ada sesuatu kat dalam kita punya rumah. So mudah aja. So, apakah yang harus dilakukan seterusnya bila kita dapat tahu yang satu sudut tu memang ada something? Okay. So, ini ingat jangan minum. Tak boleh minum. Yang saya buat tu boleh minum. Yang saya kan untuk diri sendiri kan tu boleh rukyah sendiri, boleh minum kan? Saya rukyah. Hati-hati. Takut ada gangguan nanti. InsyaAllah tak. Ajak bergurau lah pula. Okay. Kemudian second, macam mana nak cara dah masuk rumah tu, dah detect. InsyaAllah kalau ada, of course kita kena spray. Tapi kalau tak ada pun kita spray juga. Sebab apa? Kita takut daripada gangguan luar yang akan masuk ataupun mungkin daripada segi sihir. So sihir ada yang orang tu disihir daripada rumah tersebut. Kadang-kadang makanan-makanan dia basi ataupun dia mungkin ada home business. Apa yang dia masak pasti basi. Kuih dia buat tak sedap. Padahal apa semua ingredient semua lengkap. Dah lengkap dan semuanya cun. Okay. So yang first kali kita akan siapkan spray bottle. Kemudian yang kedua apa? Tu tak boleh. Ini green tea lain. Tak boleh. Itu garam. Oh, garam lagi. Okay. Kemudian yang ketiga adalah bidara. Oh, bidara. Okey, ada kat sini. Saya petik daripada rumah saya. Buat berdosa je. Ni ustaz ambil daripada rumah saya. Ya, saya. So ada ni 3 sudah cukup. Okey. So spray, kemudian dengan Himalayan salt ataupun any garam. Kemudian yang daun bidara. Ni cakap pasal daun bidara ni, mungkin ada orang akan tertanya. Saya confused sebab ada daun bidara, ada yang ada buah, lepas tu ada pula yang ada tajam-tajam, dia punya horn tu. Macam mana? So daun bidara... Horn pula, thorn.
So daun bidara ni pertama sekali adalah daun yang memang tak disukai oleh golongan jin. Bukan hanya daripada dia punya daun saja, dia punya buah dia pun sama juga. Daun bidara, buah daun bidara ni warna hijau. Okay. So dia ada dia punya jantan dan ada betina. Okay. So kalau yang betina tak ada ton, ada buah. Tapi ada buah. Tapi kalau yang jantan dia tak ada buah tapi ada dia punya ton dia ataupun kita panggil sebagai duri lah. Okay. So kalau macam gini kita dah petik macam gini, dia tak semesti petik the whole thing lah. So you just boleh cabut 7 daripada daun tersebut. 7 daun? 7 daun. Wow. Memang kena ada kriteria macam itu ya? Yes, yang ini disyorkan oleh ulama-ulama ruqyah. Okay. So ambil satu. Okay, sambil Ustaz petik-petik ni macam kat taman ni. Nak tanya Ustaz, ada orang macam boleh makan tak benda ni? Boleh. Boleh. Kalau ada gangguan, kalau nak kunyah, also can. So baca apa sebelum makan tu? Baca selawat Nabi SAW. Itu sudah cukup insya-Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ingat 7 daun saja, 7 helai daun saja diperlukan. Tak perlu buat banyak. 7 sudah cukup. Okay. So ini sama juga apa yang saya buat daripada yang spray ni also boleh pakai untuk mandian. Also. Exactly the same. Okay. So kita akan masuk dalam dia punya spray bottle daripada yang garam dulu. Garam dulu ya. Selalu mulakan dengan garam dulu. Segenggam juga? Segenggam juga sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benda ni kita buat yang Ustaz nak tunjuk ni, kita boleh selain daripada spray kat rumah, kalau kita pergi macam taruhlah yang kalau ada yang bertugas, kena pergi kat luar negeri, ada yang masuk hotel seram-seram, rasa-rasanya kita boleh gunakan untuk spray kat hotel? Saya selalu bawa. Selalu bawa juga? Saya pergi holiday mana-mana, especially daerah KL ke mana-mana, selalu saya bawa. Dalam hotel, bila saya masuk, saya akan spray. Mula daripada arah mana nanti Ustaz terangkanlah sama dengan rumah kan? Yes, true. Okay. Kemudian kita masukkan 7 helai bidara. Pak, Melayu bagus. Helai. Okay. So kita akan campurkan, dia akan bentuknya seperti ini. Okay. So ini tak semestinya air macam gini tau. Kalau air kita nak tambah lagi boleh. Tengok kita punya condition daripada rumah kita lah. Besar atau kecil. Okay. Kalau rumah besar, of course kalau nak spray macam gini memang tak cukup lah. Okay. Tapi tetap segenggam? Segenggam. Boleh guna garam yang kat rumah juga? Boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian sebelum tu baru kita akan baca macam tadi. Sama. Konsepnya sama ya? Konsepnya sama. Nak baca lagi ke? Tak apa. Nanti kita dah gitu. Dia exactly the same macam tadi. Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Okay. Perlu kita ketahui bahawasanya semakin banyak kali kita baca, semakin efektif benda tersebut. Okay. So kalau nak tambahkan lagi boleh dengan bilangan ganjil. Contohnya tadi 1 kan kita baca. 3, 5, 7, 9, 11, ganjil sebaiknya. Okay. So maksudnya, mungkin ada ini confuse juga. Maksudnya, boleh. Ya, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, 1 set. 1 set. So kita buat 3 set. 3 set. Okay. Macam gitu. Kemudian setiap kali 3, habis 5, surah tu kita tiup. Okay. Gitu. Okay. So begitu juga dengan air mandian. Buat dalam baldi. Masuk. Takut dah bau tu mak mandi lain pula jadi kan. Tapi normally akan ada reaction. Ada juga? Yes. Straight away dia akan ada reaction. Okay. Ustaz jangan spray kat muka saya. Tapi ni boleh juga spray untuk bagi orang sahaja yang orang yang ada gangguan. You spray orang ni, dia boleh? Insya-Allah dia akan terjadi. Okay. So first thing is you mula dari you punya pintu dulu. Pintu kanan kiri? Dari pintu dulu. Baru dari pintu tu nak arah ke mana? Arah tawaf ataupun we call it anti-clockwise. So ke arah kiri. Left, kiri. So arah kiri begitu. So spray, kita akan spray all the way. Sambil baca apa? Yes, ayat kursi. Sambil kita baca ayat kursi. All the way terus. All the way sampai kita balik lagi ke pintu balik. So macam ada ruangan-ruangan yang kita tak boleh spray dalam. Contohnya macam toilet. So dari toilet, just tutup pintu, kemudian kita spray begitu sahaja. Pintu toilet? Pintu toilet. So kita spray gitu all the way. Okay. So especially kalau rumah-rumah yang mungkin, ataupun you bukan rumah baru, tapi rumah lama, tapi nampak macam ada gangguan, you spray. Spray juga. Bagi siapa sahaja yang mungkin ada gangguan diri, also you spray. Saya tiba-tiba terdengar orang kat rumah cakap, kena tutup pintu apa ni? Tiba-tiba terdengar. Dia macam ada power juga tau. Okay. Bagus. Power. Dia cakap apa tau? Kenapa nak tutup pintu toilet? Kenapa tak boleh spray dalam dinding toilet sekali?
Sebab ni air ruqyah kan. Okey. Ayat suci Al-Quran Subhanahu Wa Taala. So jangan kita letakkan di tempat yang kurang sesuai. Tidak ada adabnya. Okey. So dari pintu tu kita luar saja sudah cukup. Faham semua ya? Okey. Settle. So itu saja untuk kita pagar rumah. Alright. Begitu saja. So kalau pagar ni, kalau bagi siapa sahaja yang ada gangguan diri, satu hari 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Okay. So sebab apa? Diorang punya active time is waktu malam actually. Alright. After maghrib onwards sampai ke azan subuh. Itu orang yang akan sakit perut, sakit shoulder, especially shoulder blade dan lain-lainnya, dia akan sakit. So just spray je. Tapi kalau tak ada gangguan, rumah okey-okey saja, sebulan sekali insya-Allah cukup. So daripada sihir ataupun daripada kita panggil sebagai orang pellet. Pellet tu maknanya orang hantar pellet. Orang Indonesia pellet macam drawing pellet tu pellet ataupun 77. Yeah. 77 ni semua dia akan hantar terus ke rumah, insya-Allah dia akan hancur sebelum masuk rumah. Wow. InsyaAllah. Boleh cuba semua kat rumah sekarang ni, lepas tengok video ni boleh cuba. Tapi yang penting bagi saya, walaupun kita dah bagi tahu cara-cara nak ini, yang wajib tu kita tak boleh ini betul, lupakan. of course. Itulah kunci kata tuan tu. Yes, betul. Okey, satu lagi Ustaz. Tak ada apa-apa, ni tajuk dia. Saya baru pindah, okey apa ni? Saya baru pindah rumah 2 minggu lepas. Saya ada juga panggil orang untuk pagarkan rumah. Ya. Tapi ada juga orang yang suruh pagar setiap bulan. So nak tanya, pagar rumah kena buat sekali je ataupun nak kena maintain setiap bulan, macam kena renew macam gitu? Saya katakan tadi, kalau ada gangguan satu hari 2 kali, tapi kalau tak ada gangguan at least once a month. Once a month. Okey. Kena buat. Itu saja. So ada yang saya punya pesakit yang dia ada gangguan, saya dah cakap suruh spray every day. Then dia tinggalkan, dia tak buat tu spray for 2 weeks. After that datang balik benda tu. Wow. Tu saya bilang kalau memang nak sembuh perlu ada usaha. Betul. Okay. So itu dia tips kita hari ini, macam nak detect benda-benda yang mungkin ada angker di rumah kita ya, Pak. Ya, pas. Ya, ini ya cara-caranya. Dan satu lagi yang ini untuk spray rumah, dan untuk kita boleh buat untuk mandi, dan kita juga boleh buat untuk minum. Minum also kan. Tapi minum jangan letak garam tu. Ya. Okey. Dan apa? Taklah, garam tak perlu. Okey, yang satu lagi Ustaz, sebelum saya lupa, yang pasal tepuk tu. Tepuk tu, yes. Okey. Tepuk. So daripada tadi dia bilang bila tengah solat tu ada orang tepuk. Dia ingatkan dia punya isteri dia. Tapi isteri dia tengah tidur kan. So soalannya, kalau ada macam tu, nak tahu jin tu baik atau jahat? Okay. The first thing is mereka wallahu alam, kita tak tahu apa niat daripada mereka, apakah mereka nak join solat, which is mereka ada juga yang Islam dan ada juga yang kafir. So tak tahu whether mereka nak betul-betul ikut solat ataupun mereka jadikan itu sebagai suatu gangguan agar kita tidak khusyuk dalam kita punya solat. Dan biasanya itu terjadi pada malam hari ketika seorang itu bila nak solat tahajud, bila nak solat witir dan lain-lainnya, biasanya mereka akan ganggu orang seperti itu. Tapi jangan takut, sebab itu termasuk daripada salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Whether kita boleh fokus dalam kita punya ibadah, memang dorang akan ganggu seperti itu. So we have to focus ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibantu memudahkan dalam melakukan ibadah. Betul. So macam gitu. Kalau kita tepuk ke apa, kita buat je lah macam ada orang nak ini kan. Kan? Buat macam makmum. Terpulang. Ataupun you nak kuatkan you punya bacaan agar halau benda tu. Betul. Also can. Jangan jadi macam saya. Dulu nak buat tahajud. Adalah niat macam mana tu kan. Masih tu masih sekolah lagi. Okey. Sikit lepas tu mimpi. Sebab orang cakap kalau buat tahajud ni ada dia punya apa kata tu? Bukan gangguan, ada macam apa? That environment yang ada test. So macam tu. Okey, ada ujian. So, nak buat sekali tu apa tau? Dalam mimpi tu saya mimpi. Orang cakap, hati-hati nanti ada orang sambut kau. Kat dapur. Dia cakap gitu. Tu terbangun. Memang terbangun jam 2 lebih nak pukul 3 tu kan. Takut dah tu tidur balik. Tu mungkin tu salah satu gangguan untuk kita tak nak teruskan ni kan. So itu saja untuk hari ini, soalan-soalan yang jawapan soalan daripada penonton yang telah dijawab oleh Ustaz Fadli, dan cara-cara untuk kita rukiahkan diri sendiri dan juga di rumah. Dan sekiranya korang semua kat rumah nak ada apa-apa lagi soalan nak tanya kepada Ustaz Fadli ni, boleh email kepada kami di puakasg@gmail.com dan hantarkan ataupun boleh hantarkan semuanya ke DM
Puaka IG. Okey, dan sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada kita punya sponsor tu kan. Yes. Kenyang pula, terima kasih. Alhamdulillah. Su Kitchen. Kan? Su Kitchen. Saya kena check balik. Kau rasa silap habis nanti ke nanti. Su Kitchen. Oh salah. Sus Cooking 18. Sus Cooking 18. Terima kasih Sus Cooking 18 dan terima kasih juga kepada penaja kita Magical Wellness. Okey, jumpa lagi minggu depan dalam Puaka Extra. Puaka Extra tadi taja oleh Magical Wellness. Nak berat badan yang ideal secara sihat dan selamat? Jom kita shake kurus bersama Choco Banana. Jumpa lagi di next episode ya guys.